Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 September 2020 bersama saya Syazwana Amir. Empat ahli lembaga pengarah dan seorang pengurus sebuah syarikat membaiki jentera berat dihadapkan ke Mahkamah Session Selayang berhubung kes pembuangan bahan berbahaya ke dalam Sungai Gong, Rawang baru-baru ini. Empat ahli lembaga pengarah yang juga adik-beradik ialah Yip Kok Wai, Yip Kok Mun, Yip Kok Queen, Yip Kok Wong dan pengurus bengkel Ho Vun Leong. Mereka kemudian mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan yang dibacakan terhadap mereka di hadapan Hakim Syafira Muhammad Said. Bagi pertuduhan pertama, mereka didakwa melakukan khianat dengan menyebabkan bahan buangan yang mengandungi bahan berbahaya daripada bengkel Yip Chi Seng and Sons Sendirian Berhad dilupuskan ke dalam alur air yang akan mengalir ke dalam Sungai Gong dengan mengetahui bahawa ia akan menyebabkan susut bekalan air bagi minuman manusia. Bagi pertuduhan kedua, kesemua mereka dituduh dengan niat bersama melepaskan bahan buangan yang mengandungi bahan berbahaya dari bengkel sama ke dalam alur air yang akan mengalir ke Sungai Gong tanpa lesen. Kelima-lima lelaki itu didakwa melakukan perbuatan tersebut di premis berkenaan di Kampung Sungai Dua Rawang antara 2 dan 3 September lepas. Mereka didakwa mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih 30 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mereka turut dituduh mengikut Seksyen 25-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang boleh didenda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah tidak membenarkan kelima-lima lelaki itu dibebaskan dengan ikat jamin sementara menunggu sebutan kes pada 27 Oktober. 3 September lepas berlaku pencemaran minyak dari kilang berkenaan yang telah menyebabkan 4 loji rawatan air Sungai Selangor, fasa 1, 2 dan 3 dan rantau panjang dihenti tugas. Kejadian itu mengakibatkan gangguan bekalan air tidak berjadual yang mencejaskan kira-kira 5 juta pengguna di 1,292 kawasan di 7 wilayah di sekitar Lembah Kelang. Menteri Luar Hishamuddin Hussein menegaskan sekali lagi bahawa kerajaan tidak akan melayan tuntutan Filipina ke atas Sabah kerana melihat tuntutan tersebut sebagai tidak berasas dan relevan. Hishamuddin mempersoalkan kenyataan Ketua Menteri Sabah Muhammad Shafie Apdal sebelum ini yang meminta supaya rundingan antara kedua-dua kerajaan diadakan bagi penyelesaian isu tersebut. Kata Hishamuddin, sekiranya Malaysia membuka ruang rundingan itu dengan Filipina, itu bermakna Malaysia mengakui tuntutan tersebut mempunyai asas. Shafie sebelum ini dilaporkan oleh sebuah akhbar pada 28 Ogos lalu meminta rundingan di antara kerajaan Malaysia dan Filipina diadakan bagi menghentikan provokasi yang ditimbulkan Filipina. Shafie menegaskan bahawa Filipina perlu diberikan penjelasan bahawa tidak timbul lagi isu tuntutan ke atas Sabah kerana kedudukan Sabah dalam Malaysia diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Menurut ahli Parlimen Sembrong itu lagi, Shafie sepatutnya bertegas dalam isu tersebut dan bukannya berlebut dengan pihak yang cuba mempersoalkan kedaulatan Sabah. Sebelum ini, Wisma Putra diarahkan memanggil Duta Besar Filipina di Kuala Lumpur bagi menjelaskan ciapan oleh Setiausaha Hal Ehwal Luarnya yang menyentuh mengenai kedaulatan Malaysia. Arahan tersebut dikeluarkan oleh Hishamuddin selepas Teodoro L. Locsin Jr. mengatakan di media sosial bahawa Sabah bukan sebahagian daripada Malaysia. Ahli Majlis Setinggi Bersatu Azmin Ali menyebut ketua partinya di Sabah Haji G. Muhammad Noor layak menjadi Ketua Menteri ketika berkempen untuk gabungan PNBN dan PBS di Sabah hari ini. Yang kita raikan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, para pengundi dan jentera pilihan raya. Alhamdulillah. Saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini sebaik saja saya tiba daripada Kuala Lumpur
di lapangan terbang Kota Kinabalu, saya terus bergegas ke PDM Tambalang semata-mata untuk memberitahu rakyat di sini kami juga memberikan sokongan yang kuat dan padu kepada Datuk Seri Panglima Haji Haji. Saya sebentar tadi mendengar dengan tekun ucapan beliau sebagai calon di Dun Sulaman. Saya tidak teragak-agak untuk menyatakan di depan tuan-tuan dan puan-puan, apabila mendengar ucapan Datuk Seri Panglima Haji Ji sebentar tadi, memang layak beliau diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah pada 26 hari bulan ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berucap di hadapan 250 hadirin di bilik gerakan PBS di Tuaran hari ini. Bagaimanapun, Azmin menjelaskan sokongan terhadap Haji Ji cuma pandangan sekutu PN, namun PN jelas mengenai calon yang bakal menggalas tugas Ketua Menteri itu. But certainly for Perikatan Nasional, as mentioned by Prime Minister during his visit to Sabah, we have a strong candidate, a clean candidate, and I think he should be given the opportunity to lead the Sabahan after the election. InsyaAllah, God willing. Okay? Setiausaha akhbar kepada Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali menafikan dakwaan bahawa menteri itu kini sedang bercuti sementara. Muhammad Fauzi Jalil berkata demikian ketika dihubungi Malaysia Kini. Ini bercanggah dengan satu kenyataan lain mengenai status Khairuddin yang juga ahli Parlimen Kuala Nerus itu yang kini disiasat kerana mengingkari kuarantin wajib selepas beliau pulang dari Turki bulan lalu. Sumber dalaman kerajaan berkata pemimpin PAS itu kini bercuti sementara menunggu keputusan siasatan kesnya selesai. Kata sumber terbabit, hal itu ada dinyatakan dalam mesyuarat kabinet pada minggu lalu. Bagaimanapun, laman sosial Facebook Khairuddin menunjukkan anggota jawatan kuasa pusat PAS itu masih menghadiri pelbagai program sepanjang minggu lalu selain menerima kunjungan hormat delegasi di pejabatnya di Putrajaya. Sebelum ini, Khairuddin terpalit kontroversi dan menjadi bahan kencaman apabila gagal melakukan kuarantin wajib COVID-19 selepas pulang dari luar negara. Pelbagai pihak juga mendakwa berlaku amalan pilih kasih antara orang kenamaan dan rakyat biasa dalam isu berkenaan. Pada 22 Ogos lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan Khairuddin dikenakan kompaun RM1,000 kerana gagal mematuhi SOP kuarantin wajib. Susulan tindakan KKM, Muhammad Khairuddin memohon maaf dan berikrar untuk menyumbang semua gajinya dari Ogos kepada tabung COVID-19. Sebanyak 23 kes baru COVID-19 dilaporkan sehingga jam 12 tengah hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 10 adalah kes import, manakala 13 lagi kes penularan tempatan. Semua penularan di dalam negara adalah di negeri Sabah, iaitu 8 kes adalah daripada kluster baru, iaitu kluster pulau di Kunak Sabah, 4 kes daripada kluster Benteng Lahad Datu yang melibatkan 3 bukan warga negara dan 1 kes saringan rujukan dari Hospital Sempurna ke Hospital Tawau. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini sebanyak 9,969 kes. Dr. Nur Hisham juga memaklumkan sebanyak 6 kes sembuh dilaporkan, menjadikan jumlah kes sembuh di negara ini sebanyak 9,209 kes bersamaan 92.38%. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan dan jumlah kematian kekal 128 kes. Bagi calon warisan Dun Sungai Sibuga, Armani Mahiruddin, beliau merasakan peluang akhirnya tiba untuknya melangkah keluar daripada bayang-bayang 2 lelaki yang berpengaruh kuat di negeri ini. Yakin mampu menandingi peninggalan Ketua Menteri Sabah Musa Aman, Armani turut menolak tanggapan bahawa penampilan pertamanya sebagai calon ada kaitan dengan hubungannya dengan Gubernur Sabah Tun Juhar Mahiruddin. Jadi saya di Libaran ini sudah 22 tahun, memang saya tahu semua apa kekurangan di
Walaupun ini Dun Sungai Sibuga ini, Dun Sungai Manila, Dun Gum-Gum dijaga oleh Ketua Menteri Negeri Sabah, tapi masih kekurangan. Walaupun Tun Johar itu abang saya, tetapi kalau dari segi politik tidak ada kena-mengena. Beliau tidak turut campur. Saya dicalonkan Datuk Sri Sapi sendiri. Beliau juga merupakan bekas pemimpin wanita UMNO dan anggota bahagian libaran selama lebih 20 tahun di Sungai Sibuga, kerusi yang dipegang Musa Aman sejak 1994. Saya berpengalaman dalam politik ini bersama-sama mantan ketua bahagian saya selama 22 tahun. Tetapi saya masa itu berjawatan sebagai ex-wanita UMNO Malaysia, Ketua Wanita UMNO Negeri Sabah, Pengurusi Wanita Barisan Nasional Negeri Sabah, Ketua Wanita Bahagian kepada Tan Sri Musa. Tapi tidak ada peluang sedikit pun untuk menjadi calon. Wanita pertama dilantik sebagai timbalan Speaker Dewan Negara itu juga menegaskan tidak gentar dengan penyokong Musa, khususnya daripada UMNO, dan menyifatkan zaman kepimpinan Musa sudah berlalu. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.